3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, selamat datang kembali ke Nafis FX channel. Okay, untuk video hari ini, video ke-7, saya akan buat satu video berkenaan dengan dia ada kaitan dengan kepentingan DOP, tetapi dia lebih kepada bagi tajuk apa Open apa? OHCL. Ya, tengok ya. Apa nama dia? Itulah tak study sebelum. OHLC. Okey, Open High Low Close. Jom kita tengok tajuk hari ini ialah OHLC, Open High Low Close. Kecil no. So sikit. Okey. Kita nak tengok Open High Low Close, apa dia punya penggunaan dia di dalam daily candle, di dalam setiap daily candle. Yang candle selain daripada ni saya tak tak sarankan lah, bukan sebab dia terlalu cepat berlaku. Okay. Alright, let's go. Kita tengok dalam video ke-6 saya ada tunjuk pembentukan daily candle yang terbentuk oleh candle-candle kecil di dalam body day one itu sendirilah. Ni yang biru-biru merah ni ialah satu, kalau kita tengok dekat day one, dia sama bentuk dia macam ni. Bermakna kat sini ialah day one. Okey. Jom kita tengok Saya nak mengajak kawan-kawan trader semua untuk membuka minda. Tengok, melihat perspektif berbeza, supaya kita boleh trade dengan tenang ataupun dengan confident. Kita tak orang kata mengelabah nak buy ke nak sell dalam satu hari tu. Sebab pertama, tanya diri anda seorang scalper ataupun intraday ataupun swinger. Biasanya scalper akan bertukar menjadi swinger apabila market reverse. Mula dia nak scalp je. Dia nak scalp dalam 10, kalau scalping ni biasanya 10-20 pips. Nama scalper ni 10-20 pips. Kalau lebih daripada 30 tu bukan scalper dah, kan? Okey, katalah dia nak scalp on target dalam okeylah 10-20 pips je. Tiba-tiba reverse. Bila reverse, dia automatically dia akan jadi intraday trader. Sebab apa? Dia tengah merah dia akan tunggulah sampai biru balik, kan? So jadi satu hari. Kalau bila satu hari tu dah reverse, dia tunggu besok pula. Masih reverse lagi. So dia jadi swinger. Sehinggalah 1 minggu, 5 hari. Tu dah jadi swinger lah. Tetapi swinger yang reverse lah. Okey. Mengarut pula, kan? Okey, berbalik pada ni, tanya diri anda seorang scalper, intraday ataupun swinger. Macam saya sendiri seorang intraday trader. Bermakna setiap hari saya akan entry 1 atau 2 entry dan membiarkan sampai TP ataupun sampai pukul 11-12 malam, sampai market dah slow. Either one lah, which is first lah. Kalau dia hit TP dulu, TP tu lah. Tapi selalunya saya akan tunggu pukul 11-12 malam lah, depends. Alright, kita tengok. Saya nak mengajak kawan-kawan trader semua melihat. Okey, jangan tengok yang kecil-kecil dalam ni ya. Kita fokus kepada day one candle. Yang besar-besar ni ialah day one candle lah. Alright, tanya pada diri anda. Kebanyakannya jangan tengok yang kecil-kecilan tau. Saya suka fokus pada kebanyakan. Sebab apa? Kita nak buat duit ni dalam keadaan market yang kebanyakan. Yang kecil-kecilan tu kita mungkin akan cut loss ataupun tak trade lah, tak entry lah, ataupun break even. Okay, kebanyakannya selepas candle, satu candle berwarna merah contoh kata, tuan-tuan boleh tengok balik lah dekat mana-mana pair pun, dekat graf tuan-tuan. Tuan-tuan pula kan dekat graf you guys lah. Tuan-tuan tak sedap lah, macam formal sangat. Okay, selepas satu candle, kita ambil dari sini lah contoh, kan? Sebab dah jadi, senang lah nak tipu cerita.
kita ambil satu contoh. Apabila apa nak kata, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, selepas satu candle merah ni, candle berikutnya probability untuk dia jadi merah ataupun biru mana lebih tinggi? Dia akan jadi merah semula ke ataupun dia nak jadi lepas merah tu dia berselang? Contoh kata berselang biru. Mana lagi banyak? Biru, 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 biru lagi banyak ke ataupun biru, merah, biru? Biru, merah, biru. Biru, merah, merah, biru, merah, ataupun yang lebih banyak ialah merah, 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 biru, 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 merah. Okey. Saya tak faham apa yang saya cuba nak sampaikan kan? Apa yang saya nak katakan di sini ialah kalau tengok dalam e-note saya, dalam page berapa saya tak ingat saya punya guidance untuk trade hari ni kebiasaannya akan ikut hari semalam punya trend. Katalah contoh semalam minggu lepas hari Isnin dia merah. By right hari Selasa ni saya akan cari sell. Ini apa? Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin. Okay, hari Isnin merah, hari Selasa tu saya akan cari position sell. Sebab apa? Saya punya expectation lepas merah dia lebih akan merah lagi sampailah berubahlah menjadi biru kan. Somehow yang tu kena masuk bab technical lah. Yang ini lebih kepada mindset dan tactical. So bila nak masuk entry tu tetap saya akan back to technical lah, Nafisah lah basically dalam this case. Alright. Okay. Okay, itu satu. Yang keduanya, kita tengok balik daily candle ni, kebanyakan bentuk candle ni macam ni tau. Satu body, lepas tu ada wick. Okay, next day ataupun next candle, kita boleh expect that wick tu dia akan membentuk satu, dia panggil retracement di dalam body semalam. Tengok bila ni open price, pagi tu dia buat satu wick di dalam, dia masuk dalam body semalam. Sebenarnya dia nak membentuk satu wick sebelum dia membuat satu body dan wick bawah sebelum dia close the market. Okay, next day dalam this case dia masuk buat wick dalam semalam punya candle, dia buat body, lepas tu dia buat wick, tinggal wick bawah. Sama juga yang ni pun. Sebenarnya wick ni kalau kita tengok ataupun lidi ni ataupun shadow ni, sebenarnya dia cuma nak membuat retracement di dalam body candle semalam sebelum dia ikut trend semalam. Okay, ni pun pendek je kan wick dia. Pendek je. Dia pun pendek je. Okay. When it comes to this orang kata apa? Candle yang next day ni, kan saya kata saya nak jual kat sini, tetapi saya akan tengok, saya buka ada open price, so saya akan tengok dia buat wick, dia nak buat wick dalam candle semalam ke ataupun dia nak buat satu body baru. Kita tak tahu, no one knows. Saya pun tak tahu, siapa pun tak akan tahu. Macam saya katakan, pentingnya daily open price ni, dalam video sebelum ni saya punya profit target ialah daripada open price, daily open price ke atas. Apa panjang macam ni? Salah ambil. Okey. Oh, belum setting lagi. Daripada daily open price, DOP ke atas ataupun DOP ke bawah untuk satu-satu yang disebut. Saya katakan saya seorang intraday trader. Okey. So dekat sini obviously dia punya trend untuk hari tersebut, kalau kita tengok time frame yang kecil, sebab saya kan trade 15 ke bawah. Okey, ni satu candle day one biru kan. So why not saya akan tengok untuk hari tu. Okey, expectation pertama saya akan sell. Dia nak buat wick ke atas dan buat body ke bawah. Itu first expectation. Somehow selepas London hour buka, kita dah nampak dia punya trend is uptrend. So possibility untuk dia hari tu candle biru sangat tinggi lah kan, sangat tinggi. Okey, so untuk hari tu insya-Allah kalau tak ada apa masalah, kita akan habis dengan buying pula. Okay, next day macam saya katakan tadi,
candle day one ni banyak berselang merah biru ke ataupun biru merah kebanyakannya? Absolutely, jawapan dia ialah dia akan consecutively berkala sama. Okey. So hari Selasa dah buy, hari Rabu saya akan target buy pula. Regardless market tu hari tu macam mana, saya akan mindset pertama saya akan buy di atas DOP, sell di bawah DOP. Okey, yang kedua saya akan ikut candle semalam. Okey, semalam kata biru, so saya lebih kepada nak buy hari ni. Sebab saya punya mindset kata unlikely untuk market daily tu berselang-selang biru merah. Dia akan biru. Mungkin biru merah mungkin, tetapi consecutive candle tu sangat banyak berlaku. Consecutive ni maksud dia berturut-turut, lebih kepada berselang-selang. Okey, tengok kat sini ya. Tengok daripada sebelum ni boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik candles ni, boleh study balik. Dia punya consecutive candle lebih banyak daripada yang berselang-selang. Ini kalau kita kena buat makin sini lah, merah, okay, biru, ni mungkin biru sikit merah. Alright, macam tu lah basically pergerakan daily market. Sebab tu saya intraday. Okay, macam semalam dia punya ending candle dalam video malam tadi, video ke-6 saya ada katakan dia punya possibility untuk candle ni mati day 1 dalam body yang besar sangat tinggi. Okay, tengok dia punya bentuk dia tak bentuk lagi. Dia hari Isnin kot baru dia keluar bentuk dia. Tapi kita boleh lukis sendiri macam mana bentuk dia hari ni. Dia mati macam mana? Ni close. Kat sini kan. Ni open. Wick atas pendek je. Oh, besarkan sedikit. Okey, wick atas dia pendek sangat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tak nak buang tu. Okey, pendek je macam ni. Sampai sini. Sampai situ dan wick bawah dia sampai sini. Kan low kan? Low dia sini kan. Okey, sini dah tarik bawah sikit. Okey, apa tadi? Ni yang dipanggil open, close, high, low ya. Apa Allah, susah betul nak ingat. Open, high, low, close. Okey. Open, high, low, close. Inilah. Open, high, low, close. Okey. Inilah kenapa kita kena tahu dia punya open, high, low, close. Sebab kita nak ada satu expectation dan perception untuk next day ni macam mana apa. Dia okey, katalah hari Isnin nanti. Jom kita cerita untuk hari Isnin. Apa expectation saya pada hari Isnin nanti? Alright, dia akan open di sini. Definitely dia akan open sini. Sebab dia close kat sini, open pun di sinilah. Kecuali kalau ada gap. Gap ni jarang-jarang berlaku. Okay. So, saya punya expectation untuk hari Isnin tu ialah dia akan jadi macam ni. Ni expectation. Kena ada satu perception ataupun expectation sebelum kita trade. Apa jadi selepas tu, kita follow lah. Kalau hari Isnin tu nanti market ke atas, saya akan back to saya punya basic lah. Buy di atas DOP, sell di bawah DOP. Okay. Saya punya expectation dia akan jadi macam ni. Merah lagi. Sebab apa? Saya akan berprasangka bahawa week ni akan buat satu retracement di dalam body semalam lah, ke arah hari Jumaat, terkira semalam lah hari sebelumnya lah, hari bekerja sebelumnya. Dan dia akan buat ZZ ke bawah. So dia akan buat low. So dia akan mati dia akan close dia akan buat wick atas, dia akan buat wick bawah. Itu saya punya expectation. Selain daripada itu, kenapa bila kita tarik Fibonacci, saya pakai Fibonacci, so dia akan buat satu retracement ke dalam body semalam tu, ialah dia nak pergi ke Fibo level.
sebelum dia terus turun ke bawah. Itulah saya punya taktik saya sebelum saya masuk ke technical. Tactical sebelum masuk ke technical. Pentingnya selain nak tahu Allahumma salli ala Muhammad. Selain nak tahu selain kena tahu DOP, kita juga kena tahu open, high, low, close. Boleh kawan-kawan? Faham tak? Kadang-kadang benda ni cuma orang tak perasan je. Tak perasan sahaja. Benda ni ada dekat sini. Sebab apa? Kita bila especially yang scalper, dia nak buy nak sell dalam satu hari tu. Tetapi dia punya scalping tu tak mengikut arah market. Boleh nak scalp tak ada masalah, tetapi make sure scalping tu, anda punya scalp tu kena ikut seeloknya lah, kena ikut arah market untuk hari tersebut. Macam ni kalau buy kan, buy okey lah, scalper dia boleh buy dan sell satu hari, dapat lah banyak juga lah. Kalau scalp kan 10 pip, 20 pip, lepas lah. Tetapi kan menyusahkan anda tu, menyusahkan diri sendiri sebab takut. Tak tahu lah scalper punya mindset macam mana. Saya tu pun dulu scalper juga sebab tak tahu. Dalam satu hari sebenarnya dia ada satu pergerakan je, sama ada nak ke atas nak ke bawah. Kecuali lah kalau macam Morningstar, of which tak banyak pun berlaku. Morningstar, inverted hammer ataupun hanging man tak banyak berlaku. Yang tu kita kata lah, tengok macam mana. Macam kemarin saya ada macam di sini kan, saya ada juga sell daripada atas ni. Boleh tengok Facebook saya ada sell. Cakap dengan student, kalau nak sell daripada atas ke DOP, kita terus pasang niat yang kita nak scalp sahaja. Tapi malam tu dia tak jadi scalping lah, dia jadi turun sampai ni. Tapi saya dah cut lah sebab saya cuba dapatkan ke atas kan. End up dia mati di sini, break even lah. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. 17 minit, agak panjang juga, tetapi hopefully dapat membuka minda tengok perspektif lain dalam open, high, low, close ni. Kenapa dia ada ni kan? Sebab itulah dia ada ni, show open, high, low, close tu kat sini. Tapi basically kita tak tahu apa kegunaan dia kan. Itulah kegunaan dia. Tapi basically kita tengok dekat Dewan Candle lah. Dewan Candle supaya kita nampak macam saya cakap kan, dia buat retracement week ni untuk dia buat retracement dalam body semalam. Week ni untuk retracement dalam body semalam. So kalau kita tarik Fibo pun, the whole day punya Fibo, ada salah satu cara untuk saya intraday ialah macam inilah. Selain daripada tengok Allah, masalah kenapa dia tak nak ni. Object list Fibo tu edit mana ray dia? Tak ada. Okey, salah satu cara saya punya intraday akan ambil intraday punya setup, akan ambil high low semalam, tarik je. Kalau semalam biru, tarik untuk cari buy sini. Hari ni tarik daripada atas ke bawah. So akan dapat retracement week ni di dalam body semalam. So dia dapat dah kat sini. Dapat sini. And then TP 100%. Okay, sama juga. Kalau next day pun kita nak pakai teknik yang sama untuk intraday setup. Okay, tarik je high low semalam. High low semalam. So kita expect punya week nak masuk dalam ni. Okay, and of which week dia masuk, ambil satu, trigger satu dan TP 100%. Ni reward satu reward satu. Okay lah, dapat reward satu lagi better daripada TP 100%. Sama juga next day nya kita akan tarik candle macam ni, hoping that week dia akan buat week dalam body semalam. Tapi unlikely dalam this case dia ada news satu, and then price bermain di bawah DOP. So pandai-pandai lah nak hidup. So kita punya expectation dah kena ada satu expectation, dia nak buat satu candle merah pula. Bila dah petang, dah malam tu dah boleh expect dah dia nak pergi mana. Kecuali ada news lah. Kalau ada news tu lain. That's why malam tadi kalau tengok, saya hold je position saya sampai market mati. Ni TP saya malam tadi, saya cakap ikut TP Indi ni punya TP lah. Okay, dah close dah position. Okay.
Alright, itu saja video untuk hari ni. Nanti saya ada idea nak buat video apa lagi, saya akan buat video ke-8. Untuk video ke-7 setakat itu saja. Okey, selamat berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.